Al-Quran dan makhluk asing, apa kata para cendekiawan Islam? Pengenalan. Semenjak James Webb Space Telescope JWST mengeluarkan imej-imejnya, ramai takjub dengan kebesaran dan keindahan alam semesta. Rupa-rupanya banyak lagi perkara tersembunyi di sebalik alam semesta selama ini yang kita tidak tahu. Persoalan yang menjadi renungan dengan banyaknya objek-objek samawi yang baru kita cerap ini ialah adakah kemungkinan suatu hari nanti kita bakal menemui makhluk asing yang selama ini tersembunyi di kekangan teknologi manusia. Ahli fizik Itali Enrico Fermi pernah tertanya-tanya di mana semua orang bagi merujuk kepada makhluk asing di alam semesta yang luas ini. Fermi mengambil inisiatif untuk melakukan pelbagai kiraan mengenai kebarangkalian keberadaan planet seperti bumi di luar sana, kebarangkalian munculnya kehidupan di planet-planet tersebut, kebarangkalian kemajuan teknologi dan pelbagai lagi. Berdasarkan kiraan tersebut, Fermi berkesimpulan bahawa sepatutnya ada tamadun makhluk asing di luar sana. Sepatutnya bumi diziarahi oleh mereka. Daripada sinilah munculnya asal-usul paradoks Fermi. Perspektif melalui Islam, alam semesta yang luas ini sudah pasti di luar akal manusia untuk memahaminya. Matahari dan planet-planet di dalam sistem solar kita, bersama dengan 2 bilion bintang-bintang lain adalah sebahagian daripada galaksi yang kita diami, Bima Sakti, The Milky Way. Jika Bima Sakti dilihat daripada pandangan luar, kewujudan matahari kita ini hanyalah seperti kuman sekiranya dibandingkan dari segi saiz dengan galaksi tersebut. Rentasan Bima Sakti adalah sekitar 150,000 tahun cahaya. Ini bermaksud kapal angkasa yang bergerak pada kelajuan cahaya 1.08 kali 10 kuasa 9 km per jam akan mengambil masa selama 150,000 tahun untuk merentasi dari satu penghujung galaksi ke penghujung yang lain. Secara puratanya, jarak antara satu galaksi ke galaksi yang lain adalah kira-kira 10 juta tahun cahaya. Setakat ini, para saintis menganggarkan terdapat sekitar 100 bilion galaksi di dalam alam semesta, namun jumlah ini mungkin meningkat apabila teknologi teleskop berkembang menjadi semakin canggih. Keluasan alam semesta yang luas ini sudah pasti membangkitkan persoalan tentang kehidupan lain di dalamnya. Adakah kehidupan di bumi adalah satu-satunya kehidupan yang wujud? Apakah kebarangkalian wujudnya kehidupan lain, alien, makhluk asing di dalam alam semesta ini? Sesungguhnya tidak tercapai di akal fikiran manusia untuk memahami tentang ilmu dan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Maklumat berkaitan kehidupan lain daripada Al-Quran. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surah 40 ayat 57. Al-Quran memberitahu kita tentang bumi seperti di dalam surah At-Talaq di bawah. Allah yang menciptakan 7 petala langit dan Dia menciptakan bumi seperti itu. Perintah Allah berlaku terus-menerus di antara alam langit dan bumi agar kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Surah 65 ayat 12. Apakah kesedaran orang Islam pada zaman lalu tentang kewujudan makhluk luar angkasa extraterrestrials aka makhluk asing? Menurut Bashir Uddin Mahmud Alifah dan ulama Islam daripada Pakistan, idea tentang kehidupan di lain-lain lokasi di alam semesta juga berasal daripada Nabi Muhammad Rasulullah apabila baginda memberitahu orang Islam iaitu, apabila kamu duduk di dalam solat ketika at-tahiyat dan berkata, sejahtera ke atas kita dan hamba Allah yang bertakwa, kamu sebenarnya mendoakan ke semua orang beriman di bumi dan di langit. Menurut Bashir, ini jelas menunjukkan bahawa semua jenis orang, sama ada baik atau jahat, juga hidup di dunia lain seperti mana mereka hidup di bumi kita. Jelasnya lagi, dengan merujuk kepada Rasyal Imam Ghazali, menurut Imam Muhammad Ghazali, mereka yang hidup di antara dunia berplanet ini telah mempelajari cara untuk mengembara dan berkomunikasi antara satu sama lain. Ibnu Abbas adalah antara salah seorang para sahabat Rasulullah. Baginda pernah memohon kepada Allah supaya menganugerahkan beliau dengan pengetahuan Al-Quran.
Melalui penulisannya dalam Tafhim Ul-Quran, Maulana Maududi, ahli falsafah Islam, menyebut bahawa Ibnu Abbas percaya dan yakin bahawa terdapat banyak lagi badan seperti bumi di langit. Katanya lagi, Ibnu Abbas bukan sahaja berfikir bahawa bumi-bumi ini didiami oleh kehidupan yang bijaksana, malah makhluk-makhluknya juga sama seperti penduduk bumi. Maulana Maududi juga memberikan pendapat mengatakan bahawa mereka juga mempunyai nabi-nabi seperti Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan Nabi Isa. Adalah jelas pengetahuan tentang kewujudan kehidupan di planet-planet lain dan ianya turut disebut di dalam Al-Quran dan maklumat tentangnya telah hadir dalam kalangan umat Islam sejak dari zaman awal Islam lagi. Dabatun, makhluk hidup di angkasa. Kebanyakan umat Islam tidak sedar tentang fakta bahawa Al-Quran secara jelas menyebut tentang kewujudan kehidupan makhluk asing melalui perkataan dabatun. Perkataan ini merujuk kepada makhluk hidup seperti kita yang berjalan di bumi. Namun ianya juga merujuk kepada makhluk yang hidup di langit. Perbincangan berikut menjelaskan bahawa dabatun tidak merujuk kepada burung, malaikat dan lain-lain. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya. Dan dia mahal berkuasa mengumpulkan semuanya apabila dia kehendaki. Surah 42 ayat 29. Di dalam nota kepada Surah 42 ayat 29, Muhammad Asad menyatakan bahawa di dalam Al-Quran ekspresi langit dan bumi selalunya menandakan alam semesta dan isinya. Perkataan sama diterjemahkan kepada langit. Ayat di atas tidak merujuk kepada burung-burung di langit seperti yang disebut secara berasingan daripada kehidupan di langit dabatun di dalam surah An-Nur di bawah. Tidakkah engkau iaitu Muhammad tahu bahawa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Surah 24 ayat 41. Al-Quran juga menyebut bahawa objek tidak bernyawa juga menyembah Allah seperti di dalam surah An-Nahl di bawah. Dan apakah mereka tidak memperhatikan segala sesuatu yang telah diciptakan Allah yang bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah sedang mereka berendah hati. Surah 16 ayat 48. Makanya, mungkinkah makhluk dabatun yang disebut di dalam surah 42 ayat 29 di langit makhluk Allah yang tidak bernyawa? Tidak. Ayat berikutnya seperti di bawah menyebut, dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan juga para malaikat, sedang mereka, malaikat tidak menyombongkan diri. Surah 16 ayat 49. Terjemahan perkataan dabatun membawa maksud makhluk hidup di sini sama seperti yang dinyatakan di dalam surah 42 ayat 29. Muhammad Asad mengatakan bahawa perkataan dabah menunjukkan mana-mana makhluk jasmani mempunyai bentuk fizikal yang mampu bergerak secara spontan adalah berbeza dengan makhluk-makhluk rohani yang disebut sebagai malaikat. Dalam kata lain, surah 42 ayat 29 merujuk secara khusus kepada jenis kehidupan yang dicari oleh sains dan bukannya beberapa entiti metafizik. Yusuf Ali, ulama Islam yang berasal dari India, berkata, dabatun adalah binatang, hidupan, makhluk yang melata daripada segala jenis. Ini adalah perkataan yang sama yang digunakan di dalam surah Al-Baqarah dan surah An-Nur. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih berganti malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi setelah mati iaitu keringnya dan dia sebarkan di bumi itu segala haiwan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh pada semua itu terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Surah 2 ayat 164. Dan Allah menciptakan semua jenis haiwan daripada air, maka sebahagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebahagian berjalan dengan 2 kaki, sedang yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surah 24 ayat 45. Berdasarkan surah 42 ayat 29,
Allama Syabir Ahmad Usmani, ulama Islam dari Pakistan, berkata ayat tersebut menunjukkan bahawa seperti bumi, terdapat beberapa jenis haiwan, makhluk hidup di langit juga. Pada ayat yang sama, Yusuf Ali memberi komen, kehidupan tidak hanya tertakluk kepada planet kecil kita ini. Ianya adalah suatu spekulasi lama untuk membayangkan beberapa kehidupan seperti kehidupan manusia di atas planet Marikh. Adalah lebih munasabah untuk mengatakan bahawa kehidupan dalam lain-lain bentuk turut bertebaran melalui jutaan badan-badan langit merentasi ruangan angkasa. Daripada kenyataan dan pendapat seperti ini, anda semua pasti ambil maklum bahawa ulama dan cendekiawan Islam sedar tentang ayat surah 42 ayat 29 yang secara jelas menyebut tentang kewujudan kehidupan makhluk luar angkasa. Begitulah pandangan agama Islam berkenaan dengan kehidupan luar angkasa. Semoga video ini dapat memberi maklumat dan pengetahuan yang anda inginkan. Bertemu lagi di video kami seterusnya. Terima kasih kerana setia menonton. Senpai.